Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik vektor untuk kali ini adalah 2.4 iaitu dot product atau dikenali juga sebagai skala produk. Dot product ini biasanya digunakan untuk menentukan sama ada dua vektor yang diberi itu perpendicular ataupun tidak. Dan digunakan juga untuk mengira sudut di antara dua vektor. If A and B are two vectors, the scalar product or the dot product of A and B is defined as AB cos theta, where A and B are the magnitude of the vectors and theta is the angle between them. Jadi untuk darabkan dua vektor, kita perlu pertimbangkan saiz dan sudut di antara dua vektor tersebut. Ini pula adalah formula dot product yang kedua yang mana diguna pakai jika soalan tu diberi dalam unit vektor. Perlu diingatkan di sini, semasa dotkan vektor yang sama iaitu i.i, j.j dan k.k, ia akan menghasilkan nilai 1 dan jika dotkan vektor yang berbeza akan menghasilkan sifar. Berikutnya adalah properties of dot product. Yang pertama, jika dua vektor adalah parallel dan arah yang sama, maka nilai sudutnya adalah bersamaan dengan sifar. Tetapi, jika vektor adalah parallel tapi arah yang bertentangan, bermaksud nilai theta adalah bersamaan dengan pi. Dan jika dua vektor itu adalah perpendicular, maka nilai theta-nya adalah bersamaan dengan 90 darjah. Okay, nature of dot product. Jika kita dotkan dua vektor dan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada kosong, bermaksud sudutnya adalah acute angle ataupun sudut tirus. Dan jika bersamaan dengan sifar, bermaksud nilai sudutnya bersamaan dengan 90 darjah. Manakala jika kurang daripada sifar, bermaksud sudutnya adalah reflect angle. Kita cuba tengok contoh soalan. Yang pertama, find the scalar product given that A equal to I plus 3J plus 4K and B equal I minus 2J plus 3K. Jadi jika kita tengok pada soalan, nilai theta tidak diberikan. Jadi kita perlu guna formula dot product yang kedua di mana kita akan darabkan mengikut vektor yang sama di mana I darab I, J darab J dan K darab K. Maka 2 kita darabkan dengan 1, 3 darabkan dengan negatif 2 iaitu J dan K 4 kita darabkan dengan 3. Selepas darab kita tambahkan ketiga-tiga nilai yang akan menghasilkan jawapannya iaitu 8. Soalan kedua pula. Given two vectors, U equal 3I minus 2J plus 6K and V equal to I plus 5J plus 6K with theta equal 55.5 degree. Calculate dot product of two vectors. Okey, bagi soalan ni pula, nilai theta adalah diberi.
Jadi, kita boleh guna formula dot product yang pertama, iaitu magnitude U kita akan darabkan dengan magnitude V didarabkan dengan cos theta. Jadi, kita perlu dapatkan dulu nilai magnitude bagi U dan V menggunakan formula square root of x square plus y square. Jadi, nilai magnitude bagi U dan V adalah 7 dan 8.0623. Kita gantikan ke dalam formula. Jadi, U dot V adalah bersamaan dengan 7 didarabkan 8.0623 didarabkan juga dengan cos 55.5 dan menghasilkan jawapan 31.97. Manakala soalan ketiga pula, sekarang kita dah sampai ke subtopik yang terakhir, iaitu 2.5 vector product atau dikenali juga sebagai cross product. Okay, vector product ni pula tidak seperti dot product, ia akan menghasilkan vektor. Okay, kita hanya boleh mengira vector product ataupun cross product ni jika vektor yang diberi tu adalah 3-dimensional vector. Okey, ini adalah formula untuk cross product di mana pengiraannya adalah sama seperti kita mengira determinant untuk matrik 3/3. Kita tengok contoh soalan. Given that vector A equal to J minus K and B equal I minus 3J, find vector product of vector A and B. Jadi, untuk selesaikan vector product, kita masukkan nilai-nilai ke dalam determinant yang didahului oleh nilai I, J dan K di row yang pertama. Manakala pada row kedua adalah nilai untuk vektor A, iaitu sifar, di mana vektor A tiada nilai untuk I, manakala 2 untuk J dan negatif 1 untuk K. Manakala pada row yang ketiga adalah vektor B, iaitu 1 untuk I, negatif 3 untuk J dan 0 untuk vektor K. Okey, untuk selesaikan determinant ni, kita menggunakan row yang pertama, iaitu I, negatif J dan K, diikuti dengan determinant untuk matrik 2/2, yang mana kita darab silangkan sahaja, yang akan menghasilkan jawapan akhirnya iaitu negatif 3I tolak J tolak 2K. Sebenarnya, untuk soalan pertama ni, terdapat kaedah alternatif sekiranya pelajar tidak mahu selesaikannya menggunakan determinant of matrix. Okey, jadi kaedah alternatif ni adalah pelajar boleh mendarab secara terus. Kita masukkan vektor A dan B, kemudian lakukan expansion. Okay, jadi dia akan menghasilkan 2J darab I tolak 3J ditambahkan dengan negatif K darab I tolak 3J. Okey, semasa nak lakukan pendaraban ni, perlulah menggunakan perkaitan antara I, J dan K ni. Di mana kalau kita tengok yang pertama ni, 2J darab I
Okey, so J didarabkan dengan I. Kalau kita lihat pada 3 bulatan ni, anak panahnya adalah daripada I ke J. So, jika kita darabkan J dengan I, dia adalah arah yang bertentangan. Maka dia akan menghasilkan K, tetapi perlu letakkan simbol negatif. Disebabkan itu, jawapan dia adalah negatif 2K kat sini. Okey, so untuk J darab J menghasilkan kosong. Yang di sebelah kanan, okey, negatif K darab I. So untuk K ke I adalah mengikut anak panah. Jadi, dia akan menghasilkan J. So simbol negatif tu disebabkan negatif K pada persamaan itulah. Dan untuk yang terakhir, negatif K darab negatif 3J. So untuk K dan J pun pada arah yang bertentangan. Jadi dia akan menghasilkan negatif I. Okey, so negatif bertemu negatif menghasilkan 3I. Okey, jadi kita selesaikan je. Jawapan akhir untuk soalan ni adalah sama seperti tadi, iaitu negatif 3I tolak J tolak 2K. Contoh soalan kedua pula adalah find the vector product of P equal to I plus 4J plus 4K and Q equal I plus 5J minus 2K. Jadi kita cuba selesaikan soalan ini menggunakan kaedah determinant, di mana row pertama kita gantikan nilai I, J, K diikuti dengan vektor P iaitu 2, 4, 3 dan vektor Q di bawah iaitu 1, 5 dan negatif 2. Okay, menggunakan baris pertama iaitu I, negatif J dan K, dapatkan determinan untuk matrik 2 darab 2 iaitu 4 darab negatif 2 dapat negatif 8. Okay, ditolakkan dengan 5 darab 3 menghasilkan 15 dan berikutnya. Jadi jawapan akhir bagi soalan ini adalah negatif 23I tambah 7J tambah 6K. Jadi soalan ni pelajar digalakkan untuk semak balik menggunakan kaedah alternatif yang kedua tadi. Okey, kesimpulannya, untuk dot product terdapat dua formula yang boleh diguna pakai. Formula pertama ni jika pada soalan diberikan vektor beserta sudut, manakala formula dot product yang kedua ni jika diberi vektor sahaja tanpa sudut. Manakala untuk vektor product, cara untuk selesaikannya adalah seperti mengira determinan untuk matrik 3 darab 3.